Perhatian, setiap penceritaan sekadar perkongsian berdasarkan kisah benar dan dari sumber internet yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyaklah kepada korang yang tengah tengok video kali ni, dan aku harap korang yang tengah tengok ni harap sentiasa dapat memberi support dan sokongan kepada Faiz Cerita. Kepada yang baru tengok ni guys, aku nak ucapkan selamat perkenalan lah kepada korang. Jadi kepada korang yang baru tengok ni juga, kalau korang tidak keberatan, kalau bolehlah untuk memberi sokongan dengan support hanya dengan subscribe, like dan share. Sebelum aku nak memulakan penceritaan aku dalam video kali ni, dan juga bukan sahaja video ni, tapi video-video yang lain juga, sekiranya ada kekurangan ataupun kelemahan di mana-mana, aku nak minta maaf banyak-banyak kepada korang yang tengah tengok ni. Tapi aku akan cuba sedaya upaya lah untuk memperbaiki setiap kelemahan dan kekurangan, untuk memberi tatapan yang terbaik untuk korang guys. Kisah seram dalam video kali ni geng, apa yang aku nak kongsikan dengan korang, ada satu kisah ni, dikatakan kisah ni adalah kisah benar tau. Aku ada kongsikan sedikit lah, macam short video di mana aku telah upload dalam short video di dalam channel Faiz Cerita ni. Kebetulan bila aku dah upload video tu, ada seorang akak ni yang dikenali dengan nama Kak Zaimah. Dan sebelum aku nak bercerita lebih panjang, terima kasih banyak-banyak Kak sebab sudi untuk kongsikan kisah ni. Walaupun kisah ni katanya dah agak lama berlaku, tapi ini merupakan kisah benar yang dimana secara tak sengaja, bila aku upload je kisah tu, dan dia pun mengemailkan kisah ni pada aku. Sebenarnya kisah ni aku ada upload, kalau korang perasan, pasal berkenaan dengan permainan panggil syaitan Ujabot. Itulah kisah yang aku kongsikan di short video. Tapi itu hanya sekadar ringkasan, hanya sekadar macam sedikit asal usul tentang permainan tersebut lah. Tapi Kak Zaimah ni kebetulan dia ada kisah yang dia nak kongsikan, di mana kisah ni memang berlaku ke atas diri dia dan kawan-kawan dia. Kalau korang nak tahu apakah kisah ni, korang kena stay tune sampai habis. Kisah Kak Zaimah ni geng, apa yang dia kongsikan mungkin tidak begitu panjang sangat lah. Dan sememangnya kalau boleh aku nak kongsikan dengan korang cerita-cerita yang panjang. Tapi untuk kisah Kak Zaimah ni, apa yang dia bagi tahu, yelah sebab kisah ni dah lama tau. Jadi dia tak berapa ingat sangat dan sama-sama. Tapi kejadian tu memang dia tak dapat lupakan. Di mana peristiwa tu berlaku pada tahun 90-an. Dan waktu tu dia menuntut di salah sebuah IPTA, dia menetap di asrama. Macam mana Kak Zaimah ni boleh ada pengalaman yang seram pasal permainan Ujabot ni. Masa tu dia kata entah macam mana permainan Ujabot ni macam agak popular juga tau geng. Dia bukanlah viral macam mana pun, tapi yelah masa tu bukan zaman gadget dan sebagainya kan. Jadi bila ada permainan yang boleh dikatakan permainan tu macam unik, macam rare ke kan, jadi permainan tu macam mendapat perhatian. Apatah lagi permainan ni digembar-gemburkan dalam filem, yang dikatakan permainan ni macam boleh berkomunikasi dengan roh lah, boleh berkomunikasi dengan makhluk gaib lah. Bila adanya permainan ni, ada juga yang bila main permainan ni, bila main tu kan korang tahu permainan Ujabot ni dia macam ada kesa 3 segi, lepas tu ada letak jari, mainlah dalam 3, 4, 5 orang ke kan. Lepas tu nanti soal menyoal lah kononnya, bila bertanya soalan tu nanti bergerak sendiri. Kalau korang perasan dekat papan Ujabot ni, dia ada format macam 0 sampai 9, lepas tu ada huruf A sampai Z, ada perkataan goodbye. Dan permainan ni dia lebih kepada menyeru lah geng. Dia macam permainan yang memang kita nak memanggil benda-benda yang kita tak nampak ni tau. Senang cerita macam syaitan ke, jin ke. Kalau korang nak tahu, permainan ni dicipta daripada gerakan spiritual di Amerika Syarikat pada tahun 1840. Yang di mana mereka lah yang mencipta permainan ni, yang dikatakan yang kononnya manusia ni berkebolehan untuk berkomunikasi dengan roh-roh lah. Itulah yang diorang cipta permainan ni. Tapi sebenarnya permainan ni memang kita nak menyeru macam itulah, macam syaitan ke jin lah kan, tapi bukan roh. Berbalik pada cerita Kak Zaimah tadi tu, permainan Ujabot ni macam goodbye tu, misal kata yelah tengah-tengah main Ujabot ni bergerak kan, korang dah tak nak layan benda tu. Kononnya lah kalau memang ada benda lah kan yang masuk dalam game tu, memang bergerak sendiri. Bila kita dah tak nak bermain Ujabot ni, kita macam nak tamatkan game lah. Perkataan goodbye ni kira macam nak tamatkan game ni lah. Bila nak tamatkan game tu, korang pun cakap, wahai roh, ataupun tak kisahlah apa saja panggilan lah kan, aku dah tak nak main lagi ni, boleh tak engkau balik?
Jadi bila korang letak tangan dekat atas kesa ujabot ni, bila bergerak sendiri pergi dekat goodbye, bererti dia pun setujulah untuk tamatkan permainan. Tapi sekiranya kalau dia tak nak guys, dia akan pergi dekat no. Sebab dekat situ pun ada yes, ada no. Dan soalan-soalan yang diberikan tu, kononnya benda-benda ni akan jawab lah kepada korang. Sebab tu ada nombor, ada huruf ni. Contohlah kalau macam lelaki main permainan ni, dia pun cakap lah dengan benda tu, aku nak tanya dekat engkau, adakah aku ni handsome? Jadi bila korang letak, lepas tu dia pergi dekat yes, yes lah kononnya, macam tu. Lepas tu berapa umur aku, dia akan pergi dekat nombor pula. Lebih kurang macam tu lah permainan yang apa yang Kak Zaimah ni boleh kongsikan. Macam mana dia boleh terjebak dengan permainan ujabot ni dengan kawan-kawan dia. Waktu permainan ni dia dapat tahu dengan kawan-kawan dia, diorang ni rasa keinginan nak mencuba tau geng. Kak Zaimah ni beritahu waktu dia duduk dekat asrama dengan kawan-kawan dia ni, memang yelah tak ada gadget apa semua kan, memang bosan. Dan diorang ada macam terdengar ataupun tak silap ada kawan-kawan dia lah, dia kongsikan dia tak berapa ingat. Tapi dia melibatkan ada pelajar lelaki, tapi dia tak tahulah kawan dia ke ataupun kawan kepada kawan ke, memang dia tak berapa ingat. Ada main spirit coin. Spirit coin ni pun dia lebih kurang macam ujabot je geng. Cuma spirit coin ni dia hanya guna kertas. Lepas tu korang tulis lah macam format macam ujabot, ada nombor-nombor, ada huruf, ada goodbye dan sebagainya. Sebelum aku nak teruskan penceritaan, aku nak kongsikan dulu ataupun aku nak bagi tahulah kepada yang baru tengok ni, tak kisahlah adik ke, kakak ke, abang ke, makcik, dan tak kisahlah sesiapa saja yang sebagainya, kalau pernah ada keinginan nak main ujabot ni ke atau spirit coin ni, tak tahulah sekarang ni masih lagi ke tidak ada keinginan orang-orang nak main permainan ni. Tapi aku nak bagi tahu yang memang sesungguhnya permainan ni tak digalakkan untuk bermain. Dan pada aku permainan ni, kalau korang tidak bernasib baik, memang akan memberi mudarat lah, macam Kak Zaimah lalui dengan kawan-kawan dia ni. Kita sambung balik cerita tadi. Bila pelajar-pelajar lelaki ni ada yang main spirit coin, Kak Zaimah ni dengan kawan-kawan dia pun nak cuba main spirit coin ni. Sebab diorang ni bukan nak main sangat untuk seronok ke, nak seru ke, betul-betul nak berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib ni. Tapi diorang cakap teringin nak tahu betul ke ataupun permainan ni sekadar macam rekaan ke. Jadi diorang menggunakan spirit coin. Sebab di ketika itu ujabot ni agak mahal tau geng. Kosnya boleh dikatakan mahal jugalah. Jadi diorang gunakan spirit coin tu lah. Sebab spirit coin tu pun hanya bermodalkan duit shilling, kertas, pensil, macam tu je. Dan cara bermain spirit coin ni dengan ujabot ni memang tak jauh beza. Tapi yang paling penting apa yang dikongsikan, keadaan kena gelap, lepas tu kena memasang lilin. Sebab bila nak main benda macam ni terang-terang tak boleh, dia kena gelap. Tapi waktu tu Kak Zaimah bagi tahu dia tak ada terfikir pun kesan-kesan yang buruk. Yalah, macam kita tahulah bila kita nak cuba benda-benda macam ni mesti ada kesan yang buruk kan. Tapi waktu tu Kak Zaimah kata usia dia dalam remaja dan hanya untuk berseronok, dan waktu tu dia kata dia agak nakal jugalah. Jadi keinginan nak cuba tu memang membuat-buat nak tahu pasal permainan ni. Bila Kak Zaimah dia dengan kawan-kawan dia dekat asrama tu main game spirit coin ni, diorang cakap diorang main selama 3 hari berturut-turut tau geng. Sebab diorang nakkan kepastian. Sebab hari pertama main tak ada apa-apa, hari kedua pun tak ada apa-apa, hari ketiga pun tak ada apa-apa. Diorang dah jadi macam fed up lah kan. Diorang dah rasa benda ni mengarut lah, menipu lah benda ni kan. Tak ada pun gerak. Tapi adalah insiden yang berlaku, di mana insiden ni kawan Kak Zaimah ni dia macam buat prank sekejap. Dan waktu diorang tengah main tu, hari ketiga tu, sebab dah fed up kan, konon-kononnya jari yang diorang letakkan duduk shilling tu bergerak. Tapi sebenarnya kawan dia yang gerakkan. Kawan dia tu pun nakal jugalah kata Kak Zaimah tu. Dan niat dia tu sekadar macam nak prank, nak bergurau sebab dah fed up lah. Dah try selama 3 hari, tak ada apa-apa pun. Diorang pun tak nak lah main spirit coin ni, macam menipu je. Nak dipendekkan cerita, waktu tu ada macam cuti pendek dan dia balik rumah. Dia tak ingat siapa yang beli ujabot ni. Tapi ujabot ni ada dekat rumah tu. Dia tak ingat lah siapa yang beli, tapi memang ada ahli keluarga dia yang beli. Tapi dia tak ingat lah siapa beli kat mana. Sebab memang kisah ni dah lama geng, memang dia tak boleh nak ingat. Tapi ujabot tu ada dekat rumah. Bila dah ada ujabot ni dekat rumah, keinginan nak tahu tu memang dah ada lah kan. Bila dah masuk sen balik, dah masuk dekat asrama, dia bawa ujabot tu pergi asrama. Dia nak tunjuk dengan kawan-kawan dia, dia nak share kan ujabot ni dengan kawan-kawan dia. Inilah ujabot yang memang diorang teringin sangat nak tahu tu permainannya betul ataupun tidak. Kata Kak Zaimah ni, bila dah ada ujabot ni depan mata, masing-masing macam excited geng. Masing-masing macam, weh ujabot, weh, inilah permainan panggil hantu tu, inilah permainan ni. Macam tu. Diorang rasa macam masa tu seronok.
Diorang tak ada nak fikir takut. Sebab, yelah diorang nak cubalah kan permainan ni betul ke bohong ke kan. Bila dah dapat ujabot ni, malam tu diorang terus nak cuba permainan ujabot ni. Tapi, masa nak main permainan ni geng, Kak Zaimah kata hati dia rasa lain. Rasa macam tak sedap. Macam ada benda-benda yang tak baik nak berlaku. Tapi yelah, waktu tu dia kata dia dalam keadaan umur yang macam tu, dia abaikan je lah. Yang penting keinginan tu dengan kawan-kawan tu tercapai lah kan, nak main ujabot ni. Aku ada tanya juga dekat Kak Zaimah ni, Kak, akak duduk asrama masa tu takkan tak ada warden ke yang check student-student apa semua ni kan? Kak Zaimah beritahu waktu tu ada juga warden yang datang check bilik apa semua, nak tengok student tidur ke tak apa semua ni. Dan waktu tu dia bermain dalam pukul 12.30 nak dekat pukul 1 pagi. Waktu tu warden tak ada buat rondaan lagi. Dan kan macam yang diberitahu tadi, nak main benda ni kena gelap. Dan keadaan masa tu memang sunyi geng. Hanya bertemakan lilin yang dalam 4-5 batang lilin je. Hari pertama diorang main ujabot ni lah, Kak Zaimah cakap. Dan aku tanya pada dia, Kak, bila main ujabot ni memang ada seru-seruan ke? Sebab permainan ni memang konsep dia menyeru tau geng. Tapi dia punya mantra tu tak ada pun. Tak tahulah, ada setengah yang memberitahu ada mantra. Tapi untuk keadaan Kak Zaimah dengan kawan-kawan dia ni, tak ada mantra. Cuma macam letak tangan dekat tu atas kesa ujabot tu, dan diorang pun macam, wahai ruh-ruh yang ada di sekeliling, datanglah untuk main. Macam tu lah. Tapi hari utama main tak ada apa-apa. Kak Zaimah cakap memang tak ada apa-apa. Diorang terfikir, apa kata kita cuba main permainan ni Khamis malam Jumaat? Sebab Khamis malam Jumaat ni kan dikatakan waktu yang banyak roh-roh berkeliaran, makhluk-makhluk gaib yang berkeliaran. Diorang ni betul-betul nekat nak main permainan ni tau. Aku ada jugalah berkomunikasi dengan Kak Zaimah ni, tanya, bila akak main permainan ni, akak dengan kawan-kawan semua memang tak fikir langsung takut ke nak main Khamis malam Jumaat pula tu kan? Kak Zaimah cakap tak ada, memang masa tu tak ada perasaan takut ke apa, memang tak fikir. Memang ada rasa macam tak sedap hati, tapi abaikan je lah. Yang penting dapat nak cuba. Bila dah menjelang Khamis malam Jumaat tu geng, dalam bilik tu ada dalam 7-6 orang macam tu lah. Diorang nak main ujabot ni ramai-ramai tau. Dan waktu diorang nak main permainan ni, ada seorang kawan sebilik Kak Zaimah ni, nama dia Ina. Tak pasal-pasal Ina ni pun jadi mangsa. Kalau korang nak tahu, korang dengar lah kan. Bila diorang dah start main tu, dah pasang lilin, dah gelapkan bilik, Khamis malam Jumaat ni lah, dah letak jadi masing-masing atas benda tu. Lepas tu dah menyeru apa semua tu, diorang tunggu dalam masa 2-3 minit tak bergerak tau. Lepas tu diorang senyap je. Sebab Kak Zaimah beritahu, dia minta kawan-kawan dia, kita senyap, jangan bising. Kita biarkan sunyi je dalam masa 5 minit. 3 minit pertama, tak ada apa-apa. Lepas tu, korang nak tahu apa yang berlaku. Tiba-tiba ada satu macam bunyi yang memang pelik, kata Kak Zaimah ni. Tak tahulah, bunyi tu pelik dalam bilik tu. Lepas tu ada bunyi benda bergerak tau. Bunyi kerusi, dalam bilik tu ada kerusi. Bunyi kerusi yang ditarik, diserik yang Waktu diorang nampak kursi tu bergerak, masing-masing rasa macam kejang kan, macam tak tahu nak buat apa. Sebab diorang dah fikir perasaan takut tu baru nak sampai, tapi jari diorang masih melekat dekat atas papan ujabot tu lah. Selepas ada bunyi-bunyi yang pelik-pelik tu, tiba-tiba bergerak sendiri tau. Masa bergerak tu, salah seorang kawan Kak Zaimah ni, yang namanya Kak Zaimah tak ingat, dia terkejut. Dia terangkat jari dia. Sebab dia kata selama ni diorang main spirit coin, lepas tu berhari-hari cuba memang tak ada apa-apa berlaku. Tiba-tiba main ujabot ni Khamis malam Jumaat tu bergerak sendiri geng. Bergerak. Bila dah terperanjat macam tu, dia terangkatlah jari dia. Sebab selama ni memang tak ada apa-apa kan. Kak Zaimah ni beritahu, dia marahlah kawan dia. Apa pasal kau angkat jari kau ni? Letak balik. Lepas tu kawan dia, aku tak nak. Bergerak sendiri weh. Ya, aku tahu, kata Kak Zaimah. Biar je, letak je. Kawan dia tak nak. Kawan dia pun makin lama makin mundur, duduk dekat belakang, dekat ada bucu katil tu, duduk macam menyandar. Macam ni kan, duduk menyandar. Sebab kawan dia dah memang terkejut sangat lah. Apa yang berlaku, macam Kak Zaimah ni dan kawan-kawan dia yang lain nak teruskan permainan. Walaupun dah keadaan macam tu. Tapi masalahnya, bila kawan dia dah tarik jari tu daripada papan ujabot ni, benda yang diorang letak jari tu senyap, dah tak bergerak tau. Dan tak silap aku lah geng, aku tak tahu betul ataupun tidak. Kalau aku salah, korang pembetulkan dekat ruangan komen nanti. Kalau korang ada pengalaman ataupun tahu sedikit pasal permainan ujabot ni. Katanya lah, bila kita bermain permainan ujabot ni, bila dalam mood permainan, tak boleh sesuka hati angkat tangan.
Apatah lagi bila kononnya bila dah benda tu dah start bergerak sendiri kan, tak boleh. Tak tahulah kan betul ataupun tidak. Tapi selepas bila kawan dia tarik jari tu, bila kawan dia dah tak nak main tu, benda tu dah jadi senyap. Lepas tu kawan dia nama Ina ni lah yang aku bagi tahu korang tadi tu. Tiba-tiba Ina ni dia duduk tegak, lepas tu dia senyap je. Ina ni duduk sebelah Kak Zaimah ni. Kak Zaimah ni pelik sebab yang lain-lain ni macam bersuara jugalah kan, macam dalam mood takut apa semua, mood gabra apa semua. Tapi Ina ni macam relax je. Dia macam senyap je, tunduk ke bawah, jari dia macam tu je. Macam tu. Dia senyap je. Lepas tu Kak Zaimah ni dengan kawan-kawan yang lain tegur lah, Ina, Ina, kau kenapa? Kau okey tak? Apa pasal kau ni? Diam je Ina tu. Selang seminit dua, tiba-tiba Ina tu macam merengus tau, macam tu. Kak Zaimah dengan kawan-kawan dia terus terperanjat, terus duduk jauh sikit, ngelak daripada Ina ni. Sebab bunyi merengus yang macam bunyi lelaki tau. Macam tu. Kak Zaimah cakap, apa pasal ni Ina ni? Kan, diorang semua dah masing-masing pandang antara satu sama lain, macam dah tanya antara satu sama lain, masing-masing dah takut. Lepas dia dengan kawan-kawan dia dengar Ina tu jadi macam tu, tiba-tiba Ina tu daripada bunyi yang macam tadi tu, tiba-tiba dia gelak. Satu gelak menggila yang menakutkan, geng. Gelak yang macam, aku tak boleh nak buat gelak tu, tapi gelak tu menakutkan, sangat-sangat menyeramkan. Dia duduk kat situ je, dia tak buat apa-apa pun, dia duduk je kat situ. Ada macam bunyi nangis, lepas tu bunyi ketawa balik. Nasib baik ada seorang ni, dia macam kuatkan sikit semangat dia ni. Dia ambil telefon, dia call warden. Ada warden perempuan lah, Ustazah. Dia call warden tu, dia bagi tahulah, suruh datang kat bilik, ada kecemasan dan sebagainya, dan dia ceritakan lah apa yang berlaku, apa semua, lebih kurang dia cerita. Dia ada panggil ustaz lah. Ustaz tu memang tenaga pengajar jugalah dekat situ. Dia panggil untuk datang dekat bilik pelajar ni untuk tengok apa yang berlaku. Bila dah datang, lampu semua memang dah terbuka apa semua, permainan tu semua memang masih kat situ. Bila warden dia masuk, tengok, memang nampak, memang warden tu kata Kak Zima memang rasa nak marah lah, tapi nanti dulu sebab Ina ni masih lagi jadi macam ni. Lepas je warden tu dengan ustaz tu datang, Ina ni berubah tau. Tiba-tiba dia bangun, dia melompat atas katil tau. Korang tahu tak, melompat tu bukan melompat yang biasa tau, sebab katil tu jauh. Tapi Ina tu dia boleh melompat ke katil tu. Lepas tu dia macam mengamuk, macam dah tak tentu hala dah lagi, geng. Boleh dia katakan Ina tu dah kena rasuk lah. Dia punya suara tu yang memang suara lelaki marah tau. Bila ustaz tu dekat dengan Ina tu, ustaz tu dia berkebolehan sikit tentang hal ehwal perubatan tradisional dan benda-benda macam ni lah. Bila dia nak mulakan kaedah untuk keluarkan makhluk yang merasuk Ina tu, memang mengambil masa yang lama juga lagi, dalam 2 jam juga. Dalam proses tu, apa yang berlaku pada Ina ni macam-macam emosi ada. Marah ada, ketawa ada, gelak ada, memaki hamun ada, sebab dia dalam keadaan yang dirasuk kan. Kak Zaimah bagi tahu keadaan makhluk tu dia macam marah lah. Sebab yelah, bila dah main permainan ni, lepas tu dah jadi macam tu, sebab dah menyeru dia kan. Lepas tu biarkan macam tu. Waktu dalam proses nak memulihkan Ina tu, apa yang Kak Zaimah dengar lah, waktu Ina tu kena rasuk, dia kata-kata daripada, yelah mungkin makhluk tu lah yang berkata bukan Ina tu, sebab dia menggunakan badan Ina tu kan. Jadi apa yang keluar daripada mulut Ina tu, bunyi suara yang marah, yang garau, yang cakap, korang panggil aku, macam tu lah. Bila diorang dengar benda macam tu, semua jadi takut. Ada yang menangis pun ada tau, sebab ketakutan, sebab rasa bersalah pun ada. Sebab main permainan ni tak pasal-pasal Ina tu jadi mangsa. Yelah, memanglah semua setuju nak main permainan ni. Kau memang tak ingat apa-apa ke waktu kena rasuk? Dia kata, aku tak ingat apa-apa, tapi waktu kita main permainan tu, lepas je benda tu gerak, aku ada rasa macam ada yang tak kena. Tiba-tiba jantung aku laju, dan bulu roma aku naik. Aku rasa memang sangat lain macam. Mungkin waktu tu benda tu nak merasuk dia lah kot. Itulah apa yang berlaku. Dan kata Ina tu memang sakit sangat lah dalam proses pemulihan tu.
dia tak sedar apa yang berlaku, tapi waktu dalam proses pemulihan tu dia dapat rasa badan dia bergerak apa semua, mulut dia bercakap tapi dia tak boleh nak kawal. Dia dah settle semua, dah selamat apa semua. Yang warden tu yang merupakan ustazah tu, dia nasihatkan semua. Dia bagi tahulah permainan ni tak boleh main, permainan ni berbentuk macam seruan, benda-benda macam ni tak digalakkan main, memang berbahaya geng. Kalau tak jadi tak apa, tapi kalau jadi habis. Jadi lepas dah settle apa semua, permainan ni ustaz tu ambil. Dan kata Zaimah permainan tu memang Kak Zaimah pun bersetuju, sebab hak milik Kak Zaimah kan, dia bawa daripada rumah, memang setuju untuk dihapuskan lah, untuk dibakar. Sebab permainan ni memang tak boleh nak main. Ustaz tu ambil keputusan untuk bakar, sebab kalau letak dekat bilik kosong ke apa ke, atau buang ke, takut orang lain jumpa, nanti orang lain pula yang main permainan ni kan. Jadi untuk menyelamatkan keadaan sesiapa saja, dia bakar lah permainan tu. Dan selepas dah bakar apa semua, dah selamat, tak ada lagi lah peristiwa yang macam tu lagi. Dan mereka ni semua pun dah fobia, serik nak main permainan ni. Sebab kata Kak Zaimah, asalnya diorang memang tak sangkakan apa-apa, dan diorang ingat permainan ni permainan yang tipu. Dan sungguh pun permainan ni memang terjadinya waktu diorang main tu, macam dapat macam menyeru. Kalau bergerak sendiri pun diorang ingat macam tak adalah apa-apa yang berlaku sampai kejadian merasuk ke apa ke. Tapi bila dah jadi macam tu, barulah mereka ni semua sedar. Dan boleh dikatakan permainan spirit coin ataupun ujar bot ni geng, sebenarnya permainan ni memang permainan yang berbahaya sebenarnya. Kalau kita main permainan ni, kalau nasib kita baik memang tak ada apa yang berlaku lah. Tapi kalau nasib kurang baik, memang boleh dapat nasib yang sama lah, lebih kurang macam Kak Zaimah dengan kawan-kawan ni. Dan banyak lagi insiden-insiden mereka-mereka yang pernah main spirit coin pernah berlaku juga kejadian yang macam ni, ada lagi dahsyat lagi. Jadi untuk kisah dalam video kali ni, inilah yang aku nak kongsikan dengan korang, merupakan kisah benar daripada seorang yang namanya Kak Zaimah, yang dia sudi kongsikan kisahnya dengan aku. Jadi aku kongsikan korang yang tengah tengok ni. Jadi geng, aku harap lah korang yang tengah tengok ni dapat stay tune sampai habis. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk tengok video kali ni. Dan kalau korang ada, korang punya penilaian, pandangan yang korang nak kongsikan, korang komen je dekat ruangan komen. Jadi bolehlah kita sama-sama bertukar pendapat. Bolehlah aku pun tahu sedikit kisah-kisah yang lain, kalau korang tahulah kisah-kisah yang lain berkenaan dengan ujar bot ataupun spirit coin ni. Atau kalau korang nak bagi tahu korang punya pandangan tentang permainan ni pun boleh. Korang komen je. Jadi geng, aku harap korang dapat stay tune untuk tengok video-video yang akan datang next video. Jadi jangan lupalah untuk sentiasa support Faiz Cerita. Pada yang baru tengok ni guys, aku harap korang jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Banyak lagi kisah-kisah yang aku nak kongsikan kepada korang dalam video di Faiz Cerita ni. Aku harap korang sentiasa stay tune lah untuk tengok video-video yang akan datang. Okay geng, jadi sampai di sini sahaja video kali ni, dan kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Tamat. Thanks for watching.